صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahagia dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, timbalan-timbalan dekan, penuh-penuh dekan, pengurusi-pengurusi akademik dan juga pihak pengurusan pentadbir fakulti yang berusaha Chairul Azmi Ishak selaku penyelaras program-program online fakulti, dan yang kita raikan Al-Fadhil Dr. Wan Hassan bin Menembong selaku penceramah undangan untuk program siri kerohanian yang ke-37 pada pagi ini. Di pagi yang penuh barakah ini, beliau akan bersama-sama dengan kita untuk berkongsikan satu tajuk konsep pendidikan yang diangkat daripada surah Luqman ayat 17. Alhamdulillah, dan sebentar lagi kita akan terus memberikan, namun begitu bagi pihak majlis memohon maaf kepada para penonton atas kesilapan teknikal yang alhamdulillah berjaya diatasi, dan tanpa melengahkan masa, majlis dengan membesar hati mempersilakan Al-Fadhil Dr. Wan Hassan untuk meneruskan program kerohanian kita dengan tajuk konsep pendidikan diangkat dari surah Al-Luqman. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Dengar, alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah SWT pada pagi ini kita dapat kembali bersama-sama dalam program fakulti kita dalam kerohanian, insyaAllah. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan usaha-usaha kita ni dan hingga kita memperolehi manfaat daripadanya, insyaAllah. Saya sedang nak share. Salah lambat pula ni. InsyaAllah kita akan meneliti surah Al-Luqman. Siapa bawa mushaf boleh buka Baik. ataupun melalui telefon, surah Luqman. Okey. Surah Luqman ayat okey. Ayat 12 hingga 19. Betul. Jadi dipersilakan Dr. Wan untuk membaca dulu terlebih ayat itu dan diikuti oleh 3 orang qari undangan. InsyaAllah. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Tuan Ceramah yang telah membacakan semula ayat yang telah dipilih, ayat surah Al-Luqman ayat 12 hingga ayat ke-19. Dan kita terus saja persilakan qari kita yang pertama iaitu Encik Muhammad Yazid untuk membacakan ayat 12 dan ayat 13 sahaja dari surah Al-Luqman dan kemudian diikuti daripada qari seterusnya. Silakan Encik Muhammad Yazid. Terima kasih Cik Jais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Encik Muhammad Yazid. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Hafiz bin Hasan untuk membacakan ayat surah Al-Luqman ayat 14 hingga 16. Silakan Encik Hafiz. Okey, terima kasih Cik Jais. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير Sadaqallahul Azim. Terima kasih Encik Muhammad Hafiz dan kita persilakan saja terus Encik Ikmal bin Ilyas untuk ayat 17
hingga ayat 19 surah Al-Luqman. Silakan Cik Iqmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada para qari yang telah membacakan ayat daripada surah Al-Luqman bermula dari ayat 12 hingga ayat 19, dan saya akan bacakan terjemahan ayat-ayat tersebut insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmat kebijaksanaan, yakni serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya kepadamu. Dan sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Yakni dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah, kepada akulah jua tempat kembali, yakni untuk menerima balasan. Dan jika kamu berdua mendesakmu sehingga engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sehatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka, dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku, yakni dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang telah kamu kerjakan. Luqman menasihati anaknya dengan berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk, sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalasnya, kerana sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi akan segala yang tersembunyi. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Dan jangan kau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan lagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Juga rendahkanlah suaramu, yakni semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ialah suara keldai. Demikian tadi terjemahan daripada ayat surah Al-Luqman ayat 12 hingga 19, dan kita terus saja mempersilakan Al-Fadhil Dr. Wan untuk meneruskan program Sri Quran yang ke-7 dengan konsep pendidikan dalam surah Al-Luqman. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nampak tak saya share ni? Nampak Doktor? Alhamdulillah. Untuk minggu ni kita akan membuat tadabbur
Tadabbur, memerhatikan, mengambil ibrah daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham sangat bahawa insya-Allah kita ni diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelemahan, dengan makhluk yang lemah, dan mempunyai ilmu yang terhad sangat-sangat. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Tidak aku berikan ilmu kepada kamu ni kecualilah sedikit sahaja. Jadi oleh kerana Allah tahu kelemahan kita tersebut, maka Allah dengan pemurahnya telah mengundiakan modul untuk kita hidup, untuk kita menjadikannya sebagai pedoman. Apa dia? Tak lain tak bukan ialah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca ni adalah modul. Dia bukan setengah apa orang masyarakat kita buat kan. Ambil ayat Quran, gulung-gulung, ikat, letakkan kat badan. Anak tak menangis lah, supaya tak rasuk syaitan lah, apalah. Ataupun letak ayat Quran besar-besar kat dinding kat rumah. Ataupun letak, saya pernah tengok ayat Quran pada kain, warna kuning, kain tu warna kuning. Dia letak atas bumbung sana. Pelbagai. Sebenarnya Al-Quran ni dia diberikan oleh Allah SWT kepada manusia ni adalah untuk dijadikan panduan dan pedoman dengan kefahaman yang ada tu. Ilmu ataupun kita sebut sebagai cara hidup, bagaimana untuk hidup seharian, manusia sepatutnya mestilah mengambil daripada Al-Quran. Kenapa? Kerana Allah Maha mengetahui segala kelemahan, segala apa yang manusia perlukan di atas muka bumi ni, semuanya Allah masukkan ke dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ni cara kita, kalau bahasa modennya, kita berinteraksi lah. Cara kita berinteraksi dengannya adalah bukan sebagaimana apa yang kita reka-reka dalam kepala kita sendiri tu. Tu samalah seperti agama lain yang bentuk mistik, khurafat, yang sebenarnya bukan itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab tu kalau kita tengok beberapa penulisan, banyaklah penulisannya ni, antaranya ialah Abdul Fattah Khalidi dalam Mafatihul Ta'amul Ma'al Quran, kata ada 27 kaedah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Antik buku tu. First sekali dia kata kita kena faham Al-Quran tu secara keseluruhannya. Itu kena baca buku dia lah. Kita tak bincang kat sini. Itu juga Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi, Kaifa nata'ammal ma'al Quran azim. Dia kata dalam bahagian awal buku tu, dia kata 3 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dia kata berinteraksi dengan Al-Quran melalui hafal, baca, dengar. Kita hafalkan sikit-sikit, cuba hafal, kemudian kita baca, kemudian kita mendengarnya. Kemudian yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara kita faham. Tak kira lah kita faham daripada mentadabbur ayat, berbincang dengan tafsir-tafsir yang ada, dengan pimpinan yang dibawa oleh kepada guru, insya-Allah. Dan yang ketiganya, kita berinteraksi dengan Al-Quran melalui cara kita kita beramal dengannya. Beramal. Bagaimana beramal tu? Melaksanakan dalam kehidupan. Yang poin yang paling besar dalam Quran ni, banyak ayat yang menyuruh kita untuk melaksanakan tanggungjawab dakwah. Yang ni.
hebatnya Al-Quran mujizat dari sudut pendidikan yang kita nak tengok hari ni lah. Kita ada sekolah pendidikan. Kita dalam pendidikan kita ada kaedah kan. Kaedah bagaimana nak menyampaikan bahan. Bukan bahan tu, kaedah. Kita sebut sebagai pendekatan, kaedah, teknik kan. Semua tu menunjukkan bagaimana Allah SWT tu meletakkan kedudukan Al-Quran tu sangat waqi'i, sangat relevan dengan manusia untuk berinteraksi dengannya. Dan dalam kaedah-kaedah pendidikan tu pelbagai kaedah yang kita belajar untuk kita ajar di sekolah ataupun dengan anak-anak pun salah satu daripada kaedahnya iaitu kaedah dialog. Kaedah lain dalam Quran, kaedah mengkaji sejarah kaum Ad, kaum Samud, semua tu ada dalam Quran. Kita mengkaji sejarah. Ada juga. Kemudian sekarang kita cuba tengok dalam surah Luqman ni, kaedah Allah gunakan kaedah dialog. Kaedah Allah nak ajar pada kita, nak mengajar kita beberapa panduan dalam pendidikan. Tetapi pendekatan ataupun kaedah yang digunakan untuk mengajar kita tu ialah dengan memaparkan dialog antara Luqman dengan anaknya. Cantik sekali kan? Jadi kalau kita telah tengok tadi kita telah dengar ayat Allah SWT daripada ayat 12 hingga 19 memaparkan dialog antara Luqman dengan anaknya. Kita dah faham tadi cerita bagaimana Luqman cakap dengan anaknya dan sebagainya itulah. Oleh kerana tajuk ni adalah tajuk yang panjang, jadi kita cuba untuk mengambil beberapa poin sajalah untuk kita ambil iktibar bagaimana Quran telah menunjukkan kepada kita bagaimana untuk mendidik. Okey. Kalau kita tengok yang pertama sekali tu, ayat yang pertama walaqad ataina luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Cantik dia kata. Luqman ni Allah kurniakan al-hikmah, kebijaksanaan dalam mendidik anak dia. Maka dengan dialog ini Tuhan bagi kita, Allah kata bersyukurlah. Kenapa? Allah kata siapa yang bersyukur sebenarnya dia bersyukur kepada diri dia sendiri. Maknanya kebaikan bersyukur tu, kita bersyukur pula. Apa makna bersyukur pula Syukur maksudnya ialah kita dalam jiwa lagi, bukan mulut tau. Ini bukan cerita mulut. Terima kasih orang Melayu kan. Terima kasih. Tapi dalam hati kadang-kadang sebaliknya. Syukur maksudnya kita lahir daripada perasaan kita appreciate tu. Apresiasi tersebut lahir dalam diri kita. Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah. Allah kurniakan aku iman hingga aku mampu untuk solat subuh pada pagi ini. Alhamdulillah. Allah kurniakan aku iman hingga aku tahu tanggungjawab aku hidup di atas muka bumi ini sebagai seorang hamba. Alhamdulillah. Itu maksud bersyukur. So apabila kita bersyukur, sebenarnya kesyukuran tu dia bukan Allah jadi besar hebat, Allah jadi kuat. Tak. Kalau kita tak bersyukur, Allah jadi lemah. Tak ada kena-mena dengan Allah. Allah tetap kuat, berkuasa dan sebagainya. Tapi kebaikan syukur tu datang kepada diri kita sendiri.
So alangkah ruginya siapa yang tidak bersyukur. Okey, kita boleh buat pembahagian. Saya tak pasang ni tadi. Ayat 12 hingga 19 ni dialog antara Luqman dengan anaknya kepada 3 bahagian, 3 domain. Yang pertamanya dasar akidah. Allah cuba nak jelaskan dasar akidah kepada kita. Apa dia? Untuk mentauhidkan Allah. Apa dia akidah? Apa dia akidah? Akidah ialah pegangan, falsafah, konsep yang kita pegang. Macam komunis, dia berpegang ataupun berakidah bahawa keadilan untuk rakyat, untuk masyarakat ialah kita tak boleh bagi mereka memiliki harta, contohnya. Kenapa? Kalau kita bagi mereka memiliki harta dan membuat keputusan-keputusan untuk melaksanakan sistem ekonomi mereka, pasti tak berlaku keadilan nanti. Ada orang kaya, ada orang miskin dan sebagainya. Tapi dalam akidah kapitalis, kalau kita tak beri kebebasan kepada masyarakat untuk melaksanakan sistem ekonomi dia, melaksanakan aktiviti ekonomi sesuka hati mereka, maknanya kita tidak beri keadilan kepada mereka. Jadi hak memiliki harta ekonomi itu bukan kepada pihak berwajib kerajaan sebagaimana sistem sosialis kan. Itu akidah. So dalam Islam, akidah ni lah benda yang pokok. Benda yang pokok sekali. Kenapa? Kerana daripada akidah ni lah dia akan membentuk perkara-perkara lain. So dalam akidah Islam, perkara yang pertama sekali ialah kita kena kenal Allah. Itu dia akidah. Kenal Allah, mengetahui kehendak-kehendak Allah dan sebagainya lah. Kita akan tengok nanti insya-Allah. Kemudian yang keduanya ialah dasar syariah. Syariah ialah peraturan. Syariah ialah undang-undang yang menyusun, yang membentuk kehidupan manusia. Sama ada kehidupan manusia sebagai individu ataupun ketika dia berhubung dengan orang lain. Tak kiralah hubungan tu dalam bentuk keluarga ke, dengan masyarakat ke, dengan negara ke, ataupun dengan binatang ke, dengan emas, perak ke yang ada dalam bumi. Itu adalah syariah. Syariah. Peraturan dan perundangan untuk menyusun kehidupan manusia. Itu syariah. Dan biasa kita sebut sebagai ibadah kan. Ibadah ialah hubungan antara manusia dengan Allah. Ni secara khususnya lah. Kemudian kalau sesama manusia kita sebut sebagai muamalah. Muamalah. Kemudian yang ketiganya ialah dasar-dasar akhlak. Dasar-dasar akhlak iaitu bagaimana sepatutnya manusia bertingkah laku. Tindakan-tindakan sepatutnya yang keluar daripada yang dilakukan oleh manusia tu bagaimana sepatutnya. Itulah akhlak. So, kalau saya boleh gambarkan kat sini, akidah ni ialah efektif. Lebih kepada efektif. Syariah ni lebih kepada kognitif. Lebih kepada ilmu yang bagaimana aku nak boleh buat ke, tak boleh buat ke, halal ke, haram ke, dosa ke, pahala ke, sebagainya. Akhlak ni dia lebih kepada psikomotor. Maknanya aktiviti, tindakan yang lahir daripada manusia. Okey, mari kita tengok dasar-dasar ni secara sepintas lalu. Okey. Awal lagi ketika Allah nak cerita, inilah wahai manusia,
Ni aku nak ajar kamu tentang pendidikan. Okey. Dengar dialog ni. Kemudian Luqman pun berdialog. Apa first kali Luqman cakap? Apa yang Luqman ajar tentang kepada anaknya? Apa yang pertama sekali? Dia kata, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ya bunayya. Luqman guna ya bunay. Ya bunay ni bahasa kalau bahasa Kedah, bunay ni ialah cek lah, cek. Jangan dekat sangat, panas api ni, cek. Cek maksudnya bahasa tu adalah panggilan untuk anak secara lembut, dekat, penuh dengan kasih sayang. Itu maksud bunai. Tasri. Kalau orang Terengganu dia panggil awang-awang. Wah, jauh sikit bang, jauh api-api ni. Apa sebenarnya? Apa yang Allah nak ajar kita ataupun Luqman nak ajar kita? Luqman nak ajar kita perkara yang pertama sekali yang menjadi fokus kepada pendidikan ni ialah akidah. Didiklah anak kamu dan fokuslah untuk membentuk akidah mereka. Apa akidah tu? Apa dia akidah tu tadi? Akidah yang tadi lah. Bentuk pegangan, penghayatan, falsafah, konsep yang mendasari cara dia berfikir. Apa dia? Susahlah. Main kita tengok sekejap. Akidah ni ialah yang pertama sekali kita kena kenal Allah. Orang komunis kan ataupun ateis, dia tak percaya adanya Tuhan. Tapi dalam akidah Islam, kita kena ajar anak kita. Yang pertama sekali kena beritahu dia, kena yakinkan dia bahawa adanya Allah. La tusyrik billah. Dan Allah itu satu-satunya lah yang berkuasa, yang maha bijaksana, yang memberi kita segala keperluan di atas muka bumi ni. Itu maksudnya. Jadi apa implikasinya? Implikasinya kita akan menjadi seorang yang berakidah. Kita dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, bahawa kita sentiasa merasakan bahawa Allah ada ke atas. Bukan atas tu, bukan masuk atas kita nampak ke atas tu. Ini bahasa Melayu lah. Allah ada kat sana tu yang sedang memerhatikan kita. Sentiasa. Dan kita kena yakin Allah yang maha bijaksana ni, dia tak ciptakan kita saja kita lah. Dalam Quran dia kata lahwum walaibun. Saja je. Tu apa? Pakcik duduk buat apa tu? Saja. Tak ada tak. Allah bukan gitu sifat dia. Allah menciptakan kita di atas muka bumi ni untuk beribadah kepada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah. Kalau gitu kita tak payahlah pergi universiti, tak payah kerja, tak payah belajar. Duduk je dalam masjid. Itu lagi salah. Sebab apa? Tasawuf ibadah yang tak betul. Ibadah bukan itu konsepnya. So, dalam Islam, 24 jam kita sedang beribadah. Sebab apa? Sebab Allah telah jadikan bahawa kehidupan kita ni adalah fana'un. Sementara. Kita akan mati. 60 tahun, 70 tahun, pasti kita akan mati. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan selepas kematian tu nanti. Ya, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang selepas kematian kita ni. Jadi sekarang ni kita sedang berada dalam Dewan Peperiksaan untuk apa? Untuk ambil markah, untuk periksa kan, kita exam kan.
Tak lama lagi, student kita akan exam. Untuk dapat markah tu. Markah tu nak buat apa? Apabila kita mati nanti, ataupun di akhirat nanti, itulah markah untuk kita bertemu dengan Allah di Mahkamah Agung nanti, dan untuk memastikan sama ada di kehidupan yang benar nanti, kehidupan yang kekal abadi nanti, kita ni berjaya ke ataupun tidak. Of course, kehidupan di sana selama-lamanya. Itu maksud la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Dan itulah sepatutnya menjadi target utama sistem pendidikan kita. Kenapa? Kerana falsafah kehidupan manusia itu, dia akan menentukan aktiviti kehidupan harian dia. Sebab apa? Sebab apa begitu kehidupan di Amerika dalam sistem ekonominya? Sebab mereka yakin sangat-sangat bahawa kebebasan berekonomi itu, membuat keputusan itu adalah suatu keadilan. Begitu juga dengan komunis yang kita bincang. Dalam Islam, begitu juga. Maknanya aktiviti kehidupan manusia sangat-sangat dalam kehidupan hariannya bergantung dengan akidah dia. Kalau kuat akidah dia, berjayalah dia dalam kehidupan di dunia. Baru je, RM100 ni tak padang aku, kena humbang di akhirat nanti. Maknanya akidah tu akan mengawal. Okey, kemudian tengok. Innallaha latifun khabir. Dia kata ayat tadi misqal habbatin tadi. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, misqal habbatin min khardal, dan berada dalam batu atau di langit, di bumi, tengok Allah gunakan kiasan perumpamaan. Maknanya kalau orang tu cerdik baca Quran, pasti dia akan faham maksudnya. Ataupun dia akan terasa. Nescaya Allah akan memberikan balasan. Allah akan memberinya. Tengok dia kata. Maknanya, perbuatan-perbuatan kita ni, ada orang sembunyi kan? Komputer sembunyi. Ataupun SPRM tak jumpa. Ataupun kawan-kawan tak nampak. Tapi Allah kata, wahai manusia, ataupun Luqman kata kepada anaknya, kecil mana pun perbuatan kamu, sama ada baik atau kecil, walaupun sebesar biji sawi kan, kecil sangat tu kan. Dah lah kecil dalam biji sawi, kemudian tersembunyi dalam batu pula. Yang daripada batu-batu yang banyak tu. Ataupun berada di celah mana, di langit yang, di galaksi mana, dalam Bima Sakti dah, tapi di galaksi entah mana-mana, di planet mana-mana. Ataupun celah mana dalam bumi, lapisan yang paling dalam sekali tu. Allah tahu tak? Hebat kiasan Allah. Pasti Allah akan balas juga, dia kata. Cantik dia kata. Innallaha latifun khabir. Latif ni maksudnya halus sangat. Teliti sangat. Allah ni maha teliti, maha. Satu biji sawi pun tak terlepas daripada penilaian Allah. Daripada menerima pembalasan daripada Allah. Hebat. Kalau kita baca Quran ni dengan teliti, walaupun dengan bahasa terjemahan, tapi insya-Allah boleh. Okey, kemudian dari sinilah maka lahirnya dia akan membentuk al-mizan, neraca. Sebab apa? Seorang tu masuk dalam akaun dia 10,000. 10,000 masuk akaun. Dia kata, ini bukan aku punya ni. Tak ada orang pun yang tahu kan. Orang tu salah masuk. Salah isi nama akaun tu. Mana ada orang tahu kan. Apakah yang akan membezakan? Al-mizan, neraca.
neraca inilah yang lahir daripada akidah dia, keimanan dia kepada Allah. Apabila dia kenal Allah, Allah itu maha teliti, Allah itu maha halus dia punya pembalasan dia. Pasti dia akan bertindak mengikut acuan daripada Islam, daripada Allah. Kan? So bagaimana kita nak nak tahu yang ni boleh, yang ni tak boleh? Ya, aku nak taat pada Allah ni, aku nak beribadah kepada Allah. Bagaimana aku nak beribadah? Bagaimana aku nak bermuamalah dengan manusia? Kerana aku tahu ibadah tu bukan ibadah dengan Allah saja, tapi hubungan aku dengan keluarga, dengan masyarakat pun adalah ibadah juga yang disebut sebagai muamalah. Yang ni kita sebut sebagai konsep syariah. Okey, cuba tengok. Dalam surah Luqman, yang pertama sekali dalam ketika menceritakan selepas akidah, kita tentang syariah kan. Ya bunayya aqimis solah. Wahai anakku yang dikasihi. Macam itulah. Dirikanlah solat. Tengok. Sebab tu kita belajar sangat-sangat. Kita tahu sangat-sangat dengar ustaz-ustaz ajar. Ketika berumur 7 tahun, arahkan. Suruh anak. Suruh. Allah tadi dah suruh, dia tak nak. Tak apa. Berulang istimrar. Kita kan belajar pengulangan dalam pendidikan. Dah 3-4 kali dah. Tak apa. Walaupun dah 10 kali. Suruh je kan. InsyaAllah budak-budak ni ingat cerita yang orang video tu kan. Yang burung tu ingat tak? Dia kena marah dengan anak dia sebab tanya lagi. Lepas tu barulah dia teringat kisah zaman dulu yang dia tanya burung. Kan, anak-anak kecil, masa dia kecil lagi tanya, burung apa tu? Itulah kita dengan anak kita sepatutnya. Dengan pelajar kita pun sepatutnya macam itulah. Dan berilah fokus dalam aktiviti ni ketika kita membetulkan akidah, menguatkan akidah, meninggikan iman. Dalam masa yang sama, aktiviti, suruhlah dia solat. Ingatkanlah dia tentang solat, insyaAllah. Bab dia adalah imaduddin, tiang agama. Kerana solat itulah yang akan mencegah kepada kemungkaran. Inna solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegah kemungkaran. Fahsya dan kemungkaran. Kenapa? Kerana solat tiang agama. Apa maksud tiang? Solat ni ialah kita berbual dengan Allah. Kita berhubung. Jadi Allah telah tetapkan, maknanya sekurang-kurangnya kamu kena berbual dengan Allah. Yang kita jumpa dengan mak, sekurang-kurangnya kita kena telefon mak kita kat kampung 5 kali sehari. Barulah maknanya hati mak senang, kita sentiasa diingatkan bahawa aku masih lagi ada mak, teringatkan mak, doakan mak. Macam itulah. So, solat itulah maknanya. 5 kali sehari sekurang-kurangnya kita berhubung dengan Allah. Kita mengadu kepada Allah, kita membaca ayat-ayat yang sepatutnya kita fahamlah kan. Kita baca, kita faham dan kita berdialog dengan Allah untuk mengingatkan hati-hati kita kan. Kemudian yang kedua ialah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Allah suruh kita supaya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita menyuruh orang buat baik dan kita mencegah orang buat ni berat ni, susah. Tetapi itulah yang kita kena buat sebenarnya. Ada orang dia hidup dalam dunia dia je. Dia tak campur orang, tak nampaklah kemungkaran ataupun kemungkar ni. Jangan tengok yang berzina, judi tu saja. Maknanya orang tu tak solat pun, orang tu kasar dengan kelik dia pun suatu kemungkaran kan. Tu maknanya Tuhan nak ajar kita
bahawa jadilah masyarakat yang prihatin. Kenapa? Kerana kita ni takkan jadi aman, damai, bahagia kalau sebahagian daripada masyarakat kita masih lagi tak macam kita. Kita dah baik dah kan, kita dah solat. Kita buat baik, takut buat benda yang berdosa. Takut sangat buat dosa. Sebab apa? Takut nanti di akhirat nanti kita dah dengar yang Luqman tadi. Lepas tu selesai. Tak. Kita pun dalam masa sama nak suruh orang yang berada keliling kelalang kita sama-sama macam kita jadi baik. Ya, anak-anak kita pun macam tu lah. Kita kena latih dia. Sebab tu ada orang dia macam mana nak train anak dia supaya jadi pemurah contohnya. Setiap kali ajak anak pergi ke surau kat masjid tu, dia akan bagi RM1. Bukan dia yang letakkan, anak dia. Walaupun baru umur 6 tahun, 7 tahun, RM1 yang ayah bagi tadi tu, masuk je masjid, letak dalam tabung. Masuk je masjid, letak dalam tabung. Sebab apa? Nak mengajar supaya amal ma'ruf. Amal ma'ruf ni kita membangkitkan ma'ruf. Kan masjid tu kan, duit tu untuk guna, untuk buat program, untuk tolong orang banjir dan sebagainya kan. Begitu juga bila kita tengok kemungkaran. Bahkan merupakan satu kewajipan tau. Kita mencegah kemungkaran ni bukan solat saja. Man ra'a minkum munkaram. Kita tahulah hadis tu selalu kita ada. Sesiapa yang melihat kemungkaran tu wajib dia mencegah dengan tangan dia, dengan kuasa yang dia ada. Kalau tak dengan lidah dia, mulut dia. Mulut dia mesti bagi nasihat, mesti berkata-kata, ceritakan kesalahan-kesalahan. Kalau tak ada lagi, maknanya kalau hati dia tak rasa bersalah, maknanya dia tak ada iman. Ya, Rasulullah kaitkan mencegah kemungkaran ni dengan keimanan. Yang tadilah, maknanya iman dia minimum saja sangat. Solat. Yalah, minimum je lah. Kemudian, sudah pastilah, cantik Allah. Wasbir ala ma asabak. Akhir daripada ayat tu, Allah tahu sangat-sangat. Luqman tahu sangat-sangat bahawa buat kerja-kerja kebaikan ni, dia bukan kerja senang. Dia susah. Sebab apa? Sebab syaitan telah diberi kebebasan oleh Allah supaya hasut kita. Hasut anak-anak cucu Nabi Adam kan. Dia takkan bagi kemenangan percuma kepada kita untuk masuk syurga. Tidak. Sebab tu kata bersabarlah dengan kesusahan. Kadang kita tension sangat. Tambah kita jadi rekan kan. Tensionnya. Yang ni macam ni, panggil yang ni macam ni. Tapi ingat Allah kata tu. Apa dia? Wasbir ala ma asabak. Sabar. Kita ingat. Alhamdulillah ada ayat Quran ni. Alhamdulillah dengar tazkirah pada pagi ni. Sabar. Sebab apa? Sebab itu semua adalah Allah nak bagi ganjaran kepada kita. Itulah yang tadi yang kita skor pahala yang kita nak berjumpa dengan Allah tadi tu. Kadang-kadang kerana kita tak sabar ni lah, dia akan merencatkan proses amal makruf nahi munkar kita kan. Kita tengking ataupun kita buat tindakan-tindakan yang kadang-kadang ikut perasaan kita, bukan ikut rasional kita yang tercantik ataupun bil hikmah. Tidak, bukan macam tu. Jadi kadang-kadang terpecah lah tindakan-tindakan daripada anak kita kan. Anak kita dah masam muka ataupun lain kali dia macam dendang dia. Dengan adik tak buat macam tu, tak marah macam tu. So sabar maksudnya pastikan tindakan yang kita ambil tu adalah tindakan yang terbaik, tindakan yang paling berkesan dari sudut jangka panjang dan jangka pendek. Dan pastilah kerana kerja ni kerja susah, maka dia memerlukan ketekunan dan keazaman. Tekun maksudnya kita kena azmil umur dalam bahasa Quran tu
dengan keazaman dalam hal-hal yang kita nak. Kena study lah. Kena belajar lah. Kenapalah? Cari, kalau bahasa kita belajar kat surau masjid tu kan, kita kata asbab musabab. Kita cari sebab musabab dia. Dan jangan lupa, apa dia? Mengadu dengan Allah. Sebab Allah lah sebenarnya yang menentukan sama ada berjaya ke tidak nasihat kita tu sebenarnya. Siapa yang mubah? Allah. Kita cuma cari sebab musabab sahaja. So, dua elemen tu sebenarnya akan menyebabkan kita menjadi orang yang berjaya. Berjaya walaupun kita gagal jangka pendek mendidik anak, katakanlah mendidik anak ataupun mendidik staf, tapi jangka panjang kita juga berjaya. Sebab apa? Kita telah mengikuti arahan daripada Allah. Okey, dan yang terakhir sekali ialah bagaimana mendidik anak. Cantik ayat Quran ni. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, sombong kan? Hebat ayat Quran ni kan. Maknanya ayat dia tu, kadang-kadang ayat dia nak cerita tu, dia gambarkan perangai kita tau. Kan kita pun selalu buat macam tu kan. Kita tak suka sangat. Kita pun buat tak layan je, muka kita paling, buat kita berbual dengan orang lain sebagainya. Rasulullah pun pernah kena tegur tau. Ketika dia tak layan orang buta. Dia bercakap dengan orang kaya-kaya lah, pembesar. Turun ayat, Allah terus tegur. Jangan buat macam ni. Kemungkinan orang tu nak memerlukan pengajaran. Tak semestinya orang yang kaya, orang yang hebat tu nak ikut kita. Seolah macam itulah teguran. So kita pun macam tu juga. Jangan Allah marah kita buat macam ni. Dan janganlah kamu memalingkan wajah kamu dari manusia. Kerana sifat dalam hati kita sedikit pun ada perasaan-perasaan yang macam tu. Dan janganlah kita berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh. Kita jalan dengan angkuh. Kita tahulah, orang lain tak tahu kan. Mungkin orang tahu tengok dari sudut fizikal je lah. Cara mendorak dada ke depan, itu fizikal. Tapi hati kita lebih tahu. Kita jalan depan orang, ataupun lalu depan orang, kita rasa diri kita ni hebat, kita ni lebih pada orang. So, ajar anak-anak kita jangan sekali-kali macam tu. Kerana dia akan mewujudkan bibit-bibit. Okay. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamid. Dan bersederhanalah ketika berjalan. Gunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kaldai. Kena cakap baik-baik. Janganlah termasuk dalam golongan yang Allah kata ni suara kaldai. Buruk kan? Buruk. Jangan sekali. So, marilah kita mengambil pengajaran daripada nasihat Luqman kepada anak ni. Dan kita teraplah dalam ketika kita mendidik anak-anak buah kita, bukan anak-anak kita di rumah saja, bahkan anak murid kita dalam online sekalipun kita cerita, kita selang-selikan. Kalau kat sekolah kita panggil apa? Nilai murni kan. Ada 16, ada 18 tu. Sepatutnya dekat universiti pun kita kena ada. Apatah lagi zaman-zaman online yang kita tak pernah nampak muka ni, tak pernah berjumpa. Bagi kita, walaupun dia dapat for flat, jadi pekerja yang hebat, mengeluarkan hasil yang hebat, tapi kalau perangai dia, akhlak dia, psikomotor ni, tidak membayangkan apa yang kita nak, sebenarnya kita tak dapat 100% markah. Kita kalau hati memang fail lah. Sebab fokus hati ialah dia lebih kepada pembentukan akidah, syariah dan akhlak. Kita bincangkan ni. Jadi insyaAllah masa telah cukup 9 suku. Mudah-mudahan ayat yang kita bincangkan ni
akan memberi manfaat. Dan semoga kita balik, yang ni sepintas lalu je, kita tengok, cuba balik tenung-tenungkan lagi ayat ni. Ayat surah Luqman daripada 12 hingga ke ayat 19. Tenung-tenungkan, baca-bacakan, dan kalau boleh, sebagaimana kata Ustaz Qadhawi tadi, kita hafal ayat ni hingga kita dapat baca dalam qiyam, dalam solat kita, yang akhirnya akan memberi pendidikan kepada diri kita juga. Bukan saja kita boleh mendidik anak-anak kita, bahkan seolah-olah Allah telah mendidik melalui Luqman, mendidik diri kita juga hingga kita menjadi orang yang berjaya. Kerana kita yakin tadi, sebagai mana kata Luqman, kehidupan kita ni adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang benar, yang betul, yang ori nanti adalah kat sana nanti, selepas kehidupan yang sementara ni. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Minta maaf kerana ada masalah-masalah yang tadi berdekan dan kawan-kawan daripada fakulti. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kita yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Wan Hassan atas perkongsian yang begitu menarik, yang begitu padat dengan ilmu-ilmu dan juga panduan untuk kita meneruskan kehidupan, terutama kita masih lagi berada di tahun baru, di minggu yang pertama ini. Semoga segala perkongsian ilmu yang telah beliau kongsikan itu dapat menjadikan kita membentuk satu jiwa insan yang beriman, bertakwa dan lebih perbanyakkan untuk belajar dan menyadar pada keadaan-keadaan semasa, insyaAllah. Mudah-mudahan segala kebaikan dari ilmu yang diberikan itu akan dapat kita guna pakai sebagai pakaian rohani dan meneruskan kehidupan ini untuk menjadi insan yang lebih baik. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Wan atas perkongsian ilmu yang begitu baik. Dan kita sampai ke penghujung majlis. Seperti biasa, sebelum kita menutup majlis perkongsian kerohanian siri yang ke-37 ini, majlis sekali lagi mempersilakan Al-Fadhil Dr. Wan Hassan untuk memimpin doa penutup. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'affi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Wan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Jadi sebelum kita bersurai, sukacita diingatkan, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada program Kerohanian FSSH siri yang ke-38 pada minggu hadapan dengan membawakan pembimbing kita iaitu Al-Fadhil Dr. Abdul Halim Zulkifli dengan tajuk Sebaik-baik Umat daripada surah Al-Imran ayat 110. Jadi sekian saja program kerohanian kita untuk pagi ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang lemah itu adalah kita sebagai hamba-Nya yang tak lepas dari melakukan kesilapan dan juga dosa, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Semoga dipertemukan di lain masa dan ketika. Untuk itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama.